This call is now being recorded. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okey, untuk hari ini saya akan tunjukkan awak macam mana nak merekod leja daripada buku catatan pertama. Okey, untuk hari ini saya hanya berikan awak video ini dan kemudian awak boleh buat ulang kaji dengan latihan yang saya berikan. Okey. So kita tengok kepada contoh 6 sebab untuk yang sebelum ini saya dah berikan awak contoh 5. Okey, cara merekod daripada contoh 5. Okey. Dan kemudian saya dah sharekan bahan YouTube macam mana awak nak mengimbangkan leja. Okey, cara nak mengimbangkan leja sama macam nak mengimbangkan buku tunai. Okey. So untuk hari ni saya akan teruskan dengan contoh 6. Okey, macam mana awak nak nak buka leja daripada buku catatan pertama. Okey, kalau awak ada buku teks, awak rujuk buku teks, awak tengok contoh 6. Maklumat berikut diambil daripada Perniagaan Masara pada bulan September 2016. Anda dikendaki memindahkan catatan daripada buku catatan pertama. Okey. Okey. Kita tengok kat sini, okey, dalam buku catatan pertama dia bagi jurnal am, dia bagi jurnal belian, dia bagi jurnal pulangan belian, jurnal jualan dan kemudian jurnal pulangan jualan dan buku tunai. Okey, semuanya ni dah direkodkan daripada daripada dokumen perniagaan. Okey, dokumen perniagaan kemudian kita pindahkan ke dalam buku catatan pertama. Okey, sekarang ni buku catatan pertama dah siap. Okay, macam awak buat sebelum ni, awak dah siapkan jurnal, okay, awak dah siapkan jurnal pulangan, jurnal belian, jurnal jualan, buku tunai awak dah siap. So sekarang ni daripada situ awak nak pecahkan, nak masukkan ke dalam leja. So kita tengok kat sini, okay, September 1 bank 30,000, perabot 5,000, ABT, perniagaan Firas, pembakar Tiah, modal. Okay, ambilan belian, okay, alatan pejabat, kedai komputer mini. So ini kita akan bukakan semuanya ke dalam leja. Kita kena pindahkan ke dalam leja. Okey. So daripada jurnal belian pun sama, kita akan pindahkan ke dalam leja. Okey, so kita tengok kat sini. Okey, yang baki BB 30,000 buku tunai. Okey, buku tunai juga adalah leja. Okey, buku tunai adalah leja. Kenapa saya katakan leja? Okey, saya katakan sebabnya akaun tunai dan akaun bank adalah buku tunai adalah gabungan buku tunai adalah gabungan akaun tunai dan akaun bank. So baki BB 30,000 di lajur bank ini adalah daripada jurnal am. Okey, daripada jurnal am. Okey, yang ni 30,000 ni. Okey. Sebabnya kat sini dia kata aset, liability dan equity pemilik pada tarikh ini. Ini bukan memulakan perniagaan. Kalau memulakan perniagaan, kita boleh buat modal. Tapi ini baki. Okay. So dia meneruskan perniagaan. Okay. Bila meneruskan perniagaan, so dalam bank buku tunai kita masukkan 30,000. Okay. Kita dah masukkan 30,000 kat sini. Okay. Kemudian kita tengok yang seterusnya. Okey, ini buku tunai runcit adalah daripada bank 250. So kita tengok kat sini buku tunai 250. Dia sebelah kredit. Kenapa sebelah kredit? Sebab dia keluarkan duit daripada bank. Okey, keluarkan duit daripada bank. Okey, kita masukkan duit. Sebab itu dia tulis di bahagian penerimaan buku tunai runcit 250. Okey, so penyelesaian dia. Macam mana kita nak selesaikan? Kita kena buka semua leja. Okey, buka semua leja yang berkaitan. Ni semua ni, okey, yang dalam jurnal am ni, satu-satu ni, semua ni, setiap ni, bank, perabot ni, semua kita kena buka leja. Pembekal Tia, pemborong Azizul, Ramesh, akaun belian, semuanya kita akan buka leja. Okey.
Kalau kita tengok kat sini, leja am yang pertama adalah akaun modal. Okey, akaun modal dilabelkan sebagai LA1. LA1 maksudnya leja am 1. Okey, kalau awak ada buku macam ni, okey, buku ataupun kertas kajang, okey. So kita tengok kat sini, okey, di muka surat pertama ini adalah awak tulis kat sini LA1. Okey, yang ni awak tuliskan LA1. Okey. Okey, awak tuliskan kat sini LA1. Okey, LA1 ini menunjukkan ini adalah akaun modal. So ini bahagian ini, muka surat ini adalah berkaitan dengan akaun modal sahaja. Okey, itu maksud folio. Okey, LA2, akaun perabot. Akaun perabot di muka surat yang kedua, LA2. LA2 maksudnya ini buku ni leja am muka surat 2. Okey. Okey, kemudian yang seterusnya LA3. Muka surat yang seterusnya, okey, ni akaun ambilan. LA3. Leja am muka surat 3. Okey. So maksudnya LA1, LA2 itu. Okey, seterusnya kita tengok akaun modal. Akaun modal baki BB. Baki BB daripada folio Jurnal Am 1. JA1 tu menunjukkan daripada Jurnal Am 1. Dia ambil daripada ini, sini. Okey, daripada buku catatan pertama ni, JA1. Okey, dapat daripada modal. Okey, dapat daripada Jurnal Am 34,250. So, kita rekodkan kat sini. Okey. 74,000. Okey, untuk modal 34,250 baki BB. Ini adalah daripada Jurnal Am 1. Okey, daripada buku Jurnal Am. Kalau awak ada buku Jurnal Am, awak rekodkan dalam buku Jurnal Am. Okey, Jurnal Am muka surat 1, 34,250. So dia dah tutup terus. Okey, dijumlahkan. Okey, kemudian ada baki hantar bawah, baki bawah. Masih lagi berbaki kredit sebab dia akaun modal. Okey, akaun perabot. Akaun perabot pun baki BB, baki bawah. Dia semua daripada Jurnal Am 1. Akaun ambilan pun dapat daripada Jurnal Am 1. Okey. Kemudian 20 hari bulan ni ada tunai. So kita tengok. Betul tak? Tunai 20 hari bulan BP6. So kita tengok BP6. Okey. Ini adalah BP6. Buku tunai ni dia punya kod dia punya IC dia adalah BP6. Okey. Ada perkataan ambilan tadi. Okey, ambilan di sebelah kredit di buku tunai. Okey, ambilan di sebelah kredit buku tunai di lajur tunai. Okey, so kita tengok di rumah ambilan, di rumah akaun ambilan. So kita tengok akaun ambilan. Okey, akaun ambilan tunai 500. Okey, di sebelah debit. Sebabnya di dalam buku tunai tadi, dia di sebelah kredit. Okey, di sebelah kredit. Okey, ambilan ni di sebelah kredit. Okey, di lajur tunai. So kat sini akaun ambilan di lajur tunai. So kita tulis tunai. Amount dia 500 di sebelah debit. Okey, yang belian ni dapat daripada mana? Dapat daripada Jurnal Am 1. So kita tengok Jurnal Am 1 tadi. Okey, Jurnal Am 1. Okey, JA1 ambilan dan belian. Okey, 300. Okey, ambilan. Okey, debit. So ambilan ni di sebelah debit. Kita tak boleh nak tulis nama ambilan juga. Dia pair dengan siapa? Dia berpasangan dengan siapa? Dengan belian. So kita kena tuliskan belian di akaun ambilan. Okey, belian. Okay, so yang ni kita tutupkan 800, kita pun jumlahkan 800. Okey, baki hantar bawah dia 800. Okey, seterusnya akaun belian. Akaun belian kita tengok bank. Okey, bank BP6. Okey, so tadi dalam buku tunai kita dah buat. Okey, itu di sebelah debit. So kita tengok di sebelah kredit. Okey, ni belian. Okey, dia sebelah kredit. So di akaun belian dia mesti di sebelah debit. Okey, di sebelah debit. Tadi dalam buku tunai sebelah kredit. So dalam akaun belian di sebelah debit. Okey.
Kemudian ada ambilan Journal Arm 1. So dia rujuk kepada JA1. Okey, dia JA1 di sebelah kredit. Okey, sebabnya kalau tengok kat sini ni pasangan dia tadi. Belian dengan ambilan. Okey, ni di sebelah debit, ini di sebelah kredit. Okey. Akaun belum bayar 30 hari bulan 7490 JB2. Kita tengok folio JB2. So kita tengok kat sini JB2. Okey. Ini JB2. Akaun belum bayar 7490. Okey, ini semua kita panggil dia akaun akaun belum bayar. Okey. So sebab itu dekat bawah ni bawah sekali ada tulis akaun belian. Maksudnya kita kena masukkan ke dalam akaun belian di sebelah debit. Okey, nilai 7490. Okey. Okey, seterusnya akaun alatan pejabat. So ini merujuk kepada JA1. Okey, JA1. Okey, alatan pejabat. So kita tengok JA1. Okey. Kita tengok JA1 kat sini tadi alatan pejabat di sebelah debit. So kat sini pun di sebelah debit. Okey, di sebelah debit. Okey. Okey, ini di sebelah debit. So dia pun mesti di sebelah debit. Okey, akaun belum bayar. Apa dia? So ni dia punya pasangan dia siapa? Okey, akaun alatan pejabat dia punya pasangan dia adalah akaun belum bayar. So ini akaun belum bayar. Okey, ni rumah akaun belum bayar. So di akaun alatan pejabat dia di sebelah debit. So dia punya songsang dia adalah okey, mesti di sebelah kredit. Ini debit, ini mesti di kredit. Okey, 2500. Okey, kemudian kita tutup macam biasa, imbangkan dan kita akan dapat baki hantar bawah dan baki bawah. Akaun pulangan belian. Okey, akaun pulangan belian pun sama, dapat daripada JPB3. JPB3. Okey. Dapat daripada JPB3. Jadi kita tengok kat sini. Okey, JPB3. Okey, JPB3. Okey. So, akaun pulangan belian 300. Okey. Okay. So, ini adalah akaun pulangan belian 300. Okey, kemudian kita tutup macam biasa. So, akaun jualan. Akaun jualan ada ada tunai. Okey, ada tunai. Sebabnya di dalam buku catatan pertama, dalam buku tunai, dia di sebelah kredit. Okey, di sebelah kredit. Mana buku tunai? Okey. Ni. Okey. 550. So, dia mesti di sebelah kredit. Okey. Ini sebelah kredit. So, dekat dalam buku tunai mesti di sebelah debit. So, debit dan kredit. Sama juga dengan akaun belum terima. So, kita tengok kepada folio dia. Okey. Seterusnya, akaun pulangan jualan. Akaun pulangan jualan pun rujuk kepada JPJ5. Okey, JPJ5. Okey, kemudian 200. Kemudian kita tutup macam biasa. Okey, kita imbangkan dan kita tutup. Kemudian akaun diskaun diberi. Okey, akaun diskaun diberi ini adalah dapat daripada buku tunai. So kita tengok kat sini. Okey, akaun diskaun diberi. Okey, daripada BP6. Sebab itu saya katakan dapat daripada buku tunai. Di sebelah debit 100. Okey, kita tengok buku tunai. Okey, tengok buku tunai. Okey, diskaun diberi di sebelah debit 100. Diskaun diberi dan diskaun diterima dia tak ada kiri kanan. Okey, kalau dalam buku tunai tu di sebelah debit, so maksudnya buku diskaun diberi tu sebelah debit lah. Okey,
Okey, diskaun diterima tu kalau dalam buku tunai di sebelah kredit, maksudnya diskaun diterima tu akaun dia mesti di sebelah kredit. Okey. Kemudian akaun alat tulis. Okey, ini adalah dapat daripada buku tunai runcit BTR 7. Okey, ini BT6 daripada buku tunai. Okey, BTR 7 dapat daripada buku tunai runcit muka surat 7. Okey, kemudian akaun belanja pejabat pun dapat daripada BTR 7. Semua ini di sebelah debit. Kenapa sebelah debit? Sebabnya di dalam buku tunai runcit, okey, semuanya berada di bahagian kredit. Okey, dia mesti ada debit, mesti ada kredit. Okey. Okey, dah habis sampai buku tunai runcit. Okey, kita akan tengok. Okey, ini senarai buku-buku tunai runcit. Kita akan tengok leja jualan dan leja belian. Okey, ini yang berkaitan dengan perniagaan firas. Okey, maksud perniagaan firas ni, okey, kita tengok kat sini baki BB 2,700 ini adalah daripada Jurnal Am. Okey, daripada Jurnal Am JA1. Okey, yang ni pula dapat daripada JJ4. Maksudnya dapat daripada Jurnal Jualan muka surat 4. Okey, kemudian semuanya di sebelah debit. Okey, dapat daripada sebelah debit dan kemudiannya ni dia punya kontra dia adalah, dia punya pasangan dia adalah jualan. Nah, okey, kita tengok jualan tadi. Okey, jualan. Okey, ini semua 7740 ni merangkumi semua jenis akaun belum terima. Okey, akaun belum terima. Okey, maksudnya apa dia? Firas, Farhan Enterprise, okey. Semuanya yang berkaitan dengan dia. Okey, so kena tengok betul-betul. Kalau di dalam buku tunai dia dah debit, maksudnya di dalam pasangan dia satu lagi mesti kredit. Tak boleh dua-dua di sebelah debit, tak boleh dua-dua di sebelah kredit. Okey, bila dah selesai jangan lupa mesti buat imbangan dan dapatkan baki hantar bawah dan baki bawah. Okey, sama juga dengan akaun belum terima Farhan. Okey, dia ada ulangan jualan. So, merujuk kepada JPJ 5. Apa yang berkaitan dengan Farhan, kita masukkan semua dalam akaun Farhan. Okey, sama juga dengan leja belian. Leja belian adalah akaun belum bayar, pembekal Pia dan pemborong Azizul. Okey, jumlah ni 2,700. Okey, dengan 2,700 yang dengan yang ni pun 2,700 adalah dapat daripada dengan 1790 ni kita dapat daripada jurnal belian. Okey. Jurnal belian. Okey. So ini adalah memindahkan catatan daripada buku catatan pertama secara berkomputer. Siapa yang ada komputer boleh cuba buat. Okey, menggunakan komputer. Dia ada formula dia. Okey, sebab kena belajar, sebab nanti masa form 5 awak akan ada kerja khusus yang awak perlu type benda ni. Okey, kesan dan akibat sistem catatan berguna tidak digunakan. Kalau kita tak buat catatan berguna. Okey, kalau tak buat awak nanti apa yang akan berlaku? Okey, yang pertamanya timbangan duga tidak seimbang lah. Awak letak sebelah debit, sebelah kredit awak lupa letak. Okey, awak letak sebelah kredit, sebelah debit awak tak letak. So dia tak akan imbang. Okey, dia mesti ada sebelah debit, mesti ada sebelah kredit. Okey, mesti ada kiri dan kanan. Okey, kesan dia untung rugi yang diperolehi tidak tepat. Okey, kedudukan kewangan tidak dapat ditentukan dengan tepat, perbandingan prestasi pun tak dapat nak buat perbandingan. Okey, kemudian catatan pun tidak lengkap. Okey, dah selesai cara nak memindahkan daripada buku catatan pertama. Okey, saya akan bagi awak latihan yang berkaitan dengan pindahan buku catatan pertama ke leja. Dan insyaAllah hari Khamis saya akan buat masuk topik lain. Okey, daripada dokumen perniagaan pula. Okey. Saya akan sharekan YouTube daripada dokumen perniagaan ke buku catatan pertama dan leja. Dan kemudian insyaAllah kita akan masuk akaun kawalan. Okay, kita dah sangat lambat. Okay, dah nak hujung tahun dah.
Okey, sekian itu sahaja. Terima kasih. Nanti apa-apa masalah boleh tanya saya di dalam WhatsApp atau Telegram.